Okey, baik. So hari ini kita pergi pada 6.3, kekuatan asid dan alkali. Sebelum kita bincang tentang kekuatan asid ataupun kekuatan alkali, kita mesti tahu dulu apa definisi bagi asid dan juga alkali. Okey, dekat sini saya dah lukis siap-siap gambar ni. So hopefully kamu punya gambaran tentang definisi bagi asid dan juga alkali tu dia datanglah kan. Okay, so kita repeat sedikit. Okay, apa yang dimaksudkan dengan asid adalah suatu bahan kimia. Okay, yang mana bila kita masukkan dalam air, kita namakan dia mengion. Okay, dalam air, dia akan menghasilkan H+ dan juga NO3-. Yang mana kita dah belajar sebelum ni, kehadiran ion H+ ataupun ion hidrogen itulah yang merujuk kepada kekuatan asid ataupun menunjukkan sifat asid tersebut. Okay, ini adalah ion hidrogen. Okay, boleh definisi bagi asid? Bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okay, sama juga kalau untuk alkali, bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan menghasilkan ion hidroksida. Okay, itu kalau untuk alkali. Okay, ini adalah untuk asid. So saya tak lukis untuk alkali sebab dia lebih kurang sama saja kan. Cuma ion hidrogen kamu tukar sahaja kepada ion hidroksida ataupun OH-. So kita pergi pada kita punya objektif hari ini. Kamu mesti tahu mendefinisi asid kuat dan asid lemah. Kemudian mesti tahu mendefinisikan alkali kuat dan juga alkali lemah. Okay, kita pergi dulu kepada asid. Okay, yang saya tulis dekat depan ni adalah asid. Kita nak tengok asid kuat dulu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan asid kuat? Contoh dekat sini saya tulis HCl. HCl ni apa? Adalah suatu asid yang mana bila kita masukkan dalam air, kita dah tahulah dia akan mengion dalam air. Dia akan menghasilkan H+ dan juga Cl-. Ini adalah ion hidrogen. Okay, ini adalah asid. Adakah sama je definisi dia? Asid kuat dengan asid ni sama ke? Formula dia, apa definisi dia? Okay, dia lebih kurang sama. Apa yang membezakan dia? Okay, kamu tengok Kalau asid tadi, kita tulis dekat sini, yang pertama ni adalah bahan kimia. Untuk asid kuat, kita dah tahu dah dia asid. Cuma kita nak definisi kat belakang dia tu, yang kuat tu saja. Apa yang dimasukkan dengan kuat? So, jadi asid kuat ialah suatu asid yang mengion lengkap. Kena tambah kat sini mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Nampak tak? Yang tulisan warna biru tu adalah tambahan kepada definisi sebelum ni. Okay, so jadi kita repeat. Asid kuat ialah asid yang mengion dengan lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay, clear sampai situ? Boleh kan sampai situ?
Perkataan biru tu adalah tambahan kepada definisi asid kuat kalau kita compare dengan asid. Okay, seterusnya kita pergi pula pada asid yang kedua, jenis asid lemah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan asid lemah? Dia lebih kurang sama macam asid kuat. Okay, cuma perbezaan dia ialah, okay, kamu tengok yang belah kanan tu, saya tulis CH3COOH. Ya, itu sebenarnya adalah asid etanoik. Asid etanoik ni adalah antara contoh asid lemah yang selalu muncul dalam peringkat SPM. Okay, dia antara asid lemah yang famous lah, yang paling famous dalam kimia. Okay, dia ada sejenis cuka. Okay, yang dimaksudkan dengan asid lemah ialah asid mengayon separa lengkap. Boleh Asid lemah ialah asid yang mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Nampak tak perbezaan dia kat mana? Yang dekat nombor 2 dan juga nombor 4. Kalau asid kuat tadi, dia mengayon lengkap. Asid lemah, dia mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Dekat situ beza. Yang tadi tinggi, asid kuat tadi kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Yang kat sini adalah dia lemah. So jadi nak kata asid kuat dengan asid lemah ni, beza dia kat mana? Beza dia hanyalah dekat penghasilan ion hidrogen tu. Kalau dia hasilkan ion hidrogen yang banyak, tinggilah, okay, dia adalah asid kuat. Kalau dia menghasilkan ion hidrogen yang rendah ataupun sedikit, dia adalah masuk dalam kategori asid lemah. Okay, jadi yang membezakan dia adalah dari segi darjah penceraian. Darjah penceraian asid tersebutlah. Kan? So banyak mana dia terpisah antara H dengan Cl ataupun dengan etanoat dan juga H+. Etanoat tu yang CH3COO tu. Okay, yang asid lemah yang saya tulis tu. Itu sahaja. Apa maksud darjah penceraian tadi tu? Darjah penceraian tu maksud dia macam ni tau. Contoh dekat gambar rajah yang belah kiri. Okay, katakan saya masukkan 10 asid hidroklorik ni. 10 biji katakan. Okay, bila saya masukkan dalam air, kita tahu asid ni dia akan mengayon. Okay, jadi dia mengayon 10 asid yang saya masukkan tadi tu, dia akan mengayon. Okay, maksudnya kalau 10 asid hidroklorik saya masukkan dalam air, dia akan menghasilkan 10 ion hidrogen. Okay, tapi untuk asid lemah, katakan 10 asid etanoik yang belah gambar rajah belah kanan, okay, saya masukkan dalam air, hanya 2 atau 3 ion hidrogen sahaja yang terhasil. Maksud kata yang lain tu dia tak bercerai pun. Ini adalah asid lemah. Okay. Yang dimaksudkan dengan asid lemah ni, yang tadilah apa tadi? CH3COOH. Asid lemah, contohnya asid etanoik ini, H+ dia kat belakang sebab formula dia merupakan asid karboksilik. So jadi dia duduk belakang. Okay. Maksud dia, definisi dia ialah suatu asid lemah. Bila kita masukkan dalam air, dia mengayon, dia hasilkan ion hidrogen yang rendah. Okay, bilangan dia rendah. Okay, macam saya kata tadi, kalau saya ada 10 asid lemah ni, bila saya masukkan dia dalam air, hanya 2 sahaja H+ yang terhasil. So ada 2 biji sahaja. Yang lain tu pergi mana? Kan ada 10 kan?
Okay, sepatutnya ada 10 lah. Tapi saya hanya dapat 2 saja. Okay, 8 lagi tu dia masih lagi kekal dalam bentuk COOH ni. CH3 COOH. Dia masih lagi kekal kat dalam ni dalam bentuk molekul. Okay, ini masih lagi dalam keadaan molekul. Macam tu. Okay, tadi kalau asid kuat, okay, bila asid kuat, kalau kita masukkan 10 HCl, okay, kita akan dapati ada 10 H plus dan juga 10 Cl minus. Tapi berbeza dengan asid lemah tadi, tak semua mengayon. Sebab tu kita guna perkataan mengayon separa lengkap. Kalau asid kuat, dia mengayon lengkap. Okay, kalau asid lemah, mengayon separa lengkap. Dalam air menghasilkan kepekatan mesti ada. Perkataan kepekatan ni. Kepekatan ion hidrogen yang rendah. Dekat tu. Separa tu maksudnya dia bukan separuh. Kalau kamu guna perkataan separuh, salah. Sebab apa? Sebab bila kita kata separuh, dia mesti kalau kita masukkan 10, dia 5 lah yang akan terhasil. Ion hidrogen tu akan terhasil 5 kan? Tapi yang ni separa. Maksudnya kita tak tahu. Mungkin kalau asid tu dia terlalu lemah, mungkin kalau kita masukkan 10, hanya satu sahaja ion hidrogen yang terhasil. Yang lain masih lagi kekal dalam bentuk molekul asid. Boleh tak setakat tu? Boleh ke setakat tu? Boleh faham itu yang dimaksudkan dengan darjah penceraian tu. Okey, sekarang kita pergi pada alkali. Okey, alkali pun sama juga. Alkali dia ada alkali kuat dan dia ada alkali lemah. Okey, sama juga, lebih kurang lah. Saya ada bika, saya letak air dalam ni. Okay, dan saya ambil contoh alkali kuat. Apa alkali yang kamu biasa jumpa? Setakat ni lah. Nak ambil apa ni? Contoh alkali. Contoh alkali yang kamu tahu apa? Cepat, apa alkali yang kamu biasa jumpa? Klorok sabun. Betul lah. Tapi formula dia panjang kat sini. Okay, kita ambil yang biasa dalam kimia lah. Okay, NaOH. Contoh. Kalium OH ke, kalium hidroksida ke. Okay, yang ni saya ambil NaOH lah. Kita biasa kan. Okay, NaOH ni adalah antara alkali kuat. Sangat famous ni. Apa definisi bagi alkali kuat? Adalah suatu alkali. Kalau tadi asid. Okay, alkali, bila kita masukkan dalam air, iaitu kita panggil dia mengayon sebab dia alkali kuat. So, dia mengayon lengkap. Okay, dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay, menghasilkan kepekatan ion hidroksida. Yang tinggi ke rendah? Yang tinggi. Yes, yang tinggi. Dan juga satu lagi, ion dia Na lah, Na+. Tapi kita tak peduli sangat yang Na tu kan. Yang kita nak OH tu. Boleh dia lebih kurang sama je kan definisi dia. Suatu alkali
yang mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey, alkali kuat. Okay, kalau alkali lemah, contoh kat sini saya ambil amonia. So NH, apa formula amonia? NH apa? NH4 ke NH3? Amonia. Nah. Formula amonia NH4 ke NH3? Nah, apa kelas? Okay, Divya kata NH3. Okay, Mukri kata NH3. Okay, Hamzah kata NH3. Okay, good. Okay, maksudnya kamu ingatlah apa yang sebelum ni saya cakap kan? Okay, kita ambil contoh NH3 adalah merupakan satu alkali lemah. Okay, maksud ataupun definisi dia adalah okay, alkali okay, masuk dalam air, dia punya istilah dia adalah mengion secara lengkap. Okay. Dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okay. Definisi dia lebih kurang sama dengan asid tadi. Cuma tukar yang bahagian asid dengan alkali sahaja. Sama, perbezaan dia hanyalah dari segi darjah pengionan dia. Banyak mana dia mengion. Okay, saya bagi contoh macam tadilah. Kalau NaOH, kalau kita masukkan dalam air, kalau kita masukkan 100 biji, so 100 biji OH yang akan ada dalam air ni. Maksudnya semua bercerai. Semua akan terpisah Na+ dan juga OH-. Tapi kalau alkali lemah, kita masukkan NH3, okay, yang bercerai hanya beberapa sahaja. Mungkin dalam 100 tu mungkin ada dalam 10 ataupun ada 2 sahaja yang akan menghasilkan OH-. Yang lain masih kekal dalam bentuk molekul. Okay, ni masih lagi molekul. Dia tak bercerai pun, dia masuk saja dalam air macam tu je. Saya bagi contoh dekat kamu, asid kuat. Asid kuat yang biasa kamu akan jumpa dalam kimia ialah yang pertamanya HCl, HNO3, H2SO4. Okay, asid sulfur. Okay, asid lemah yang ni kuat, yang ni lemah. Okay, yang lemah biasanya etanoik yang tadi, CH3COOH. Okay, kalau alkali pula, NaOH, KOH, okay, kalium hidroksida. Okay, kemudian yang biasa lagi adalah barium hidroksida. Okay, kalau untuk alkali lemah, NH3 tadilah. Yang ni yang famous. Okay, saya bagi tahu ni yang famous sahaja. Okay, boleh ambil nota kat situ. In case ada soalan objektif. So, dia tanya mana satu asid kuat, mana satu asid lemah. 6.4. Sifat kimia. Okay, apa sifat fizik bagi asid? Yang ni asid Asid dululah. Sifat kimia yang kita nak belajar. Tapi sekarang ni saya tanya kamu sifat fizik. Yes, berasa masam. Lagi, menukarkan kertas pH daripada biru ke merah. Okey, bersifat menghakis. Yes. Kalau sifat kimia ni yang kita nak belajar hari ni, dia adalah tindak balas kimia. Maksudnya kita nak tahu asid ni dia bertindak balas dengan apa? Hasil dia apa? Macam tu. So, dalam asid ada 3 je. So, kita pergi pada yang pertama,
Asid yang pertama, dia akan bertindak balas dengan base. Okay, kamu tahu kan base, saya dah explain dah hari tu. Base ni dia ada dua. Base yang larut air, kita namakan dia dengan alkali. Base yang tak larut air, kita namakan dia sebagai base. Okay, so sekarang saya ambil satu contoh asid. Saya ambil asid NO3 lah. Okay, kemudian saya tindak balaskan dengan satu base. So saya letak Cu O. Base ni biasanya dia O. Kalau OH tu dia adalah alkali. Okay, apa hasil dia? Okay, sekarang ni kita macam buat revision balik apa yang kita belajar dalam tajuk persamaan kimia. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, saya tulis warna biru merah, biru merah. So ingat kimia saya kata kalau dia ada pasangan, dia akan tukar pasangan kan. Sekarang dia ada pasangan H dengan NO3, Cu dengan O. Sekarang dia akan tukar pasangan. Kalau tukar pasangan kat sini, apa hasil dia? Tengok yang biru, dia akan tukar pula partner. So Cu, dia akan partner dengan NO3. Okay, masa kamu tulis, so ingat untuk tukar cincin. Ingat lagi tak cara tukar cincin ni? Cu, berapa plus? Berapa charge dia? Cu berapa? Berapa? Hai, Cu1. No. Cu2 plus. Okay, Cu2 plus. NO3 minus 1. So, jadi yang 2 dekat Cu ni, kita bagi dekat nitrat yang ni. So, 1, kita bawa dia ke Cu. Boleh ke yang tukar cincin? Siapa yang tak ingat tukar cincin? Cu2 plus dengan NO3 minus. So, kita tukar cincin tukar cincin yang ni pergi sini. So, Cu1, NO3 ada 2. Tapi tak boleh dah tulis macam ni. So, letak kurungan. Okay, 1 tak perlu tulis. Okay, so dia jadi macam ni. Boleh? Okay, dah tukar pasangan. Okay, siapa lagi yang kita belum tulis? Cu kita dah tulis, NO3 kita dah tulis. So, siapa lagi yang belum tulis? O dengan H, kan? Okay, O dengan H, kalau kita ada O dengan H, ingat tak tips yang saya bagi? Kalau balance yang kita tak tulis lagi adalah O dengan H, so hasil kita automatic H2O. Dalam tajuk ni, kamu kena tahu apa dia punya hasil. Kalau asid bertindak balas dengan base, apa dia punya hasil? Base yang kedua, asid ni dia bertindak balas dengan apa lagi? Okay, yang kedua dia bertindak balas dengan logam. Okay, so kat sini saya nak ambil H. Asid apa nak? Kamu nak asid apa? So saya ambil magnesium. So saya ambil asid HCl lah kali ni. Boleh Okay, kemudian kita nak tahu hasil dia. Kamu mesti tahu untuk ramalkan apa dia punya hasil. Okay, asid tambah logam. Okay, 1, 2, 3. So sekarang ni ada 3 je. Yang biru ada 2, yang merah ada 1. So bila ada 3 sahaja, kita namakan dia cinta 3 segi. Okay, kamu ingat lagi tak yang kamu hafal tu? Kalau nak cantik macam Anwar Zain, okay, firstly sapu pelembab hidung cukup-cukup agar out. Okay, itu yang kamu hafal tu. Okay, kamu tengok antara Mg, magnesium dan juga hidrogen, siapa yang lebih berada dekat atas? Okay, good, magnesium. Jadi, tindak balas ini boleh berlaku. Okay, sebab magnesium dia lagi atas, so magnesium lagi kuat. So, dia akan berjaya untuk merampas cinta H plus ni. Okay, so jadi dia dah ambil pasangan, dia dah curi pasangan Cl. Boleh? So,
So, ingat sekali lagi bila kamu tulis rapat macam ni, kamu dah tukar pasangan, check sama ada kamu perlu tukar cincin atau tak perlu. Sekarang perlu tukar ke tak perlu? Mg 2 plus, Cl minus. So jadi kita perlu tukar cincin. So jadi sini akan jadi 2. Okay, Mg bawa ke Cl, so jadi 2. So Cl minus bawa ke Mg. Okay, kemudian apa satu lagi hasil? Sekarang ni siapa lagi yang kita tak tulis? Mg kita dah tulis, Cl kita dah tulis, so H sahaja. Kalau H sahaja baki dia, hasil dia ialah H2. Yes, betul Hamzah. Yang ni kamu kena tahu sebab apa saya laju sikit. Okey, sebab kamu dah belajar yang ni dalam tajuk persamaan kimia. Saya dah explain dah. Nanti tengok balik Siapa yang dah lupa, so ingat balik. Ingat ini basic. Kamu dah lepas tajuk-tajuk basic. So kamu mesti tahu benda tu. Okey, yang ketiga. Asid bertindak balas dengan apa lagi? Logam karbonat. Okey, apa logam karbonat ni? Okey, kita ambil dulu H. Kali ni kita guna asid H2 pula. So H2SO4 lah. Asid sulfuric. Kita tindak balaskan dia dengan logam karbonat. So logam. Okey, nak ambil logam apa? Contoh saya ambil logam Ca lah. Kalsium. Okay, karbonat dia punya formula dia. Karbonat. So CO3 2 minus so jadi check tengok Ca 2 minus juga. So jadi saya tak perlu tukar cincin. So apa dia punya hasil? Okay, tengok yang ni dia 2 pasangan kan? Ada 2 merah, ada 2 biru. So jadi senanglah. Maksudnya tukar sahaja pasangan. So yang Ca dia akan ambil sulfat. Okay, perlu tukar cincin tak yang ni? Kalsium sulfat perlu tukar cincin ke? Perlu atau tak perlu? Ca 2 plus, SO4 2 minus. Okay, jadi kat sini tak perlu untuk tukar cincin. Okay, apa hasil satu lagi? Apa yang kita tak tulis lagi? Okay, yang dah Ca dengan sulfat. Okay, yang satu lagi hasil dia apa? Apa lagi hasil dia? Tengok kat sini siapa yang belum lagi? Kita ada H kan? Kita ada H yang belum lagi. Belum tulis lagi H. Okay, H yang ni Okay, kemudian kita ada C. Kita ada O. C, O. Okay, ada 3 benda lagi yang kita tak tulis. H, C dan O. So, bila H, C dan O yang belum ditulis, ingat lagi tak tips kita? Terus saja tulis CO2 dan juga H2O. Kamu kena ingat tau. Mungkin ada di antara kamu yang tertanya-tanya, Cikgu Alina tak balancekan ke? Okay, perlu balancekan. Setiap persamaan yang kamu tulis mesti balancekan. So saya sekarang ni, saya nak tunjuk dia punya hasil saja. Okay, kalau nak balance boleh? Okay, mari kita balance Tengok balik pada nombor 1 kat atas. Okay, tengok belah kiri dengan kanan. Okay, yang nombor 1, H ada 1 biji. Yang belah depan ni, H ada 2 biji. Kan? Belah kanan. So, jadi automatik kamu letak 2 lah. So, NO3 sekarang dah jadi ada 2. Tengok belah kanan. Oh, NO3 memang dah ada 2. So, settle lah. So, Cu, belah kiri ada 1. Belah kanan ada 1. O, belah kiri ada 1. Belah kanan ada 1. So, yang ni dah seimbang. Okay, tengok pula nombor 2. Okay, H, belah kiri ada 1 biji. Belah kanan ada 2 biji. So, kamu tulis je 2. Bila kamu tulis 2, dia akan efek pada Cl ni. Cl pun dah ada 2. Belah kiri. So, tengok pula belah kanan. Oh, Cl memang dah ada 2 kan? 2 kecil ni. Wah, dah ada 2 biji. So, settle. Mg satu lagi. Mg, belah kiri ada 1 biji.
belah kanan ada 1 biji. So dia dah pun seimbang. Okay. Seterusnya nombor 3. Kamu balance kan. Tengok. H dia ada 2 biji belah kiri. Okay, belah kanan memang dah ada 2 biji. Okay, so settle. Sulfat ada 1 biji. SO4 ni SO4 ada 1 biji. So belah kanan pun ada 1 biji. Ca ada 1 biji. Belah kanan pun 1 biji. Okay, karbonat CO3. Okay, C memang ada 1. O 2 biji ada dekat karbon dioksida. 1 biji ada dekat air. So automatik yang ni sudah pun seimbang. Bolehkah sampai situ? Okay, ini sahaja sifat kimia bagi asid. Sifat kimia alkali pula. Kalau asid ada 3, alkali ada berapa? Pertama, alkali dia akan bertindak balas dengan asid. Yang mana proses ini kita kenal dia sebagai proses peneutralan. Okay, alkali campur dengan asid. Okay, contoh ambil alkali yang simple tadi, NaOH. Okay, plus dengan asid. Asid apa kamu nak ni? Yalah Okay, hasil dia. Okay, sama juga macam tadi. Bila ada 2 berpasangan, terus sahaja tukar. Na akan partner dengan Cl. Okay, kemudian hasil yang satu lagi, tengok. Kita tak tulis lagi O, kita tak tulis lagi H. Okay, belah ni pun H yang tak tulis lagi. So O dengan H, hasil dia ialah tadi tips tadi, H2O. Okay, kemudian baru check, tengok dah balance ke belum. Okay, kalau yang ni, kalau kamu check, dia dah automatic balance. So settle lah. Okay, kita pergi pula pada persamaan yang kedua. Okay, alkali ni dia bertindak balas dengan apa lagi? Dia bertindak balas dengan garam amonium. Okay, so kita ambil contoh. Alkali kali ni kita ambil kalium hidroksida. Okay, kemudian kita tindak balaskan dengan garam. Garam maksudnya mesti ada logam lah kat depan dia. Okay, sebab logam amonium, maka kita terus sahaja amonium C buatlah N amonium NH4. Okay, katakanlah garam amonium kita ni adalah amonium klorida. Okay, NH4 charge dia 1 plus 1 plus. Cl pun minus 1. Okay, jadi saya tak perlu lagi untuk tukar cincin. So hasil dia apa? Tukar pasangan. Okay, tukar pasangan. Okay, kita ada K. Kita akan tukar partner dia. Kita akan ambil Cl lah. Okay, tukar cincin. Okay, kat sini tak perlu Tak perlu sebab dia sama. Positif 1 dengan minus 1. Okay, so hasil dia yang satu lagi apa? Kalau melibatkan garam amonium, hasil dia mesti NH3. Bolehkah? Tambah lagi satu tip. Kalau persamaan itu melibatkan amonium, NH4, dia akan gedik-gedik nak jadi NH3. Dia nak jadi amonia. Kemudian, kita cek macam tadi balik. Apa lagi yang kita belum tulis? A sudah. NH4 sudah kira sudah sebab kita dah tulis NH3. Cl pun dah. Okay, tengok hasil dia yang belum. O dan juga H. So, automatic kamu tulis H2O.
Kan bila OH, so dia punya tips dia mesti tulis H2O. So dah settle dah semua hasil kita. Sekarang kita hanya perlu check sahaja sama ada persamaan kita ni dah seimbang ke belum. Dah seimbang Alright, semua kata dah seimbang. Okay. Tindak balas yang ketiga untuk alkali ialah alkali ni dia bertindak balas dengan ion logam. NaOH tadi. Okay, OH plus okay, ion logam. Kat sini kamu pilih saja mana-mana ion logam yang kamu sukalah. Kalau dalam exam dia bagi siap-siap. So kat sini kita kena tulis zinc 2 plus lah sebab dia kata ion. Kamu tak boleh tulis zinc sahaja tau. Sebab dia kata ion logam. Maksudnya berada dalam keadaan ion. Okay, bolehlah kalau kita nak tulis zinc sulfide. Okay, boleh je. Sebab zinc sulfide tu maksudnya bila kita masukkan air, dia akan jadi ion kan. Boleh je, cuma kat sini saya nak tulis zinc 2 plus. Okay, apa hasil dia? Zinc, okay, 2 plus dia akan partner dengan OH. OH minus. So, jadi kat sini perlu tukar cincin. Okay, kamu kena sentiasa hati-hati dalam nak tulis formula bagi sesuatu bahan kimia. Okay, jangan lupa tukar cincin. Na. Jadi Na kat sini, dia dalam bentuk logam ke dia dalam bentuk ion? Ion, yes, good. Sebabnya asalnya kat sini ni, ada je benda lain kat sini ni. Ada. Sebab zinc 2 plus dia tak duduk macam tu. Dia mesti ada partner dia. So jadi that's why saya kata kat sini ialah tukar pasangan. Saya tak kata cinta 3 segi. Right? Okay, so jadi kat sini ni sebenarnya Na dia akan partner dengan seseorang kat sini. So, kita tak tahu siapa. Sebab kita tak tulis. Apa yang tak sama belah kiri dengan belah kanan. Okay, kalau kamu perhati OH ni. OH belah kanan dia ada 2 biji. Belah kiri baru ada 1 biji. So kat sini ada 1 biji. Jadi kita letak sahaja 2 kat depan. So bila kita letak 2 kat depan, OH dah jadi 2. Tapi Na pula yang kena jadi 2. Dah terjadi 2. So jadi tengok balik belah kanan. Na baru ada 1 biji. So kamu tambah balik 2 kat depan ni. Okay, secara automatik dah pun balance. So hari ni kamu belajar bezakan antara definisi bagi asid lemah dengan asid kuat. Kemudian alkali kuat dan juga alkali lemah. Okay, beza dia dari segi ayat itu sahaja. Mengion lengkap atau mengion separa lengkap. Kemudian kepekatan ion hidrogen yang tinggi ataupun kepekatan ion hidrogen yang rendah. Sama untuk alkali. Okay, mengion lengkap. Untuk alkali lemah, mengion separa lengkap. Okay, kepekatan ion hidroksida tinggi untuk alkali kuat, rendah untuk alkali lemah. Okay, kemudian kamu belajar sifat kimia bagi asid. Ada 3. Okay, yang 3 yang warna biru ni. Dan juga sifat kimia bagi alkali pun ada 3. Kalau tak ada apa-apa soalan, so kita tamatkan kelas kita sampai sini sahaja. Okey, terima kasih semua atas kehadiran pada hari ini.